Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aidil di Perbadanan Pustakaan Live Perbadanan Pustakaan Awam Selangor di Shah Alam Convention Center. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik yang ramai akan macam tertanya-tanya apa itu dia. Tapi sebelum saya membicarakan tentang topik ni, saya ingin memperkenalkan di sebelah saya ini. Saya akan bagi ruang untuk sebelah saya ni memperkenalkan diri. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Khasiah Zakaria, Ketua Pustakawan Universiti Malaya. Dan pengalaman bekerja saya lebih kurang 32 tahun lah dalam lama tu kepustakawanan. Dan saya dapati perpustakaan sudah berada di satu ruang yang sangat menarik, dan kita boleh bersama-sama mengecapi ruang yang menarik itu kerana kita boleh memberikan pendapat yang berbeza-beza kerana format penulisan yang berbeza. Dan kalau Aidil lihat di sekitar kita dalam ruang lingkup yang kecil ini, walaupun kecil, SSCC Mall ni, betul. So kita ni rasa macam saya rasa bila kita menuju ke setiap kaunter buku, booth buku, kita dapati mereka menulis tentang keseluruhan dunia ini. Jadi saya dapati walaupun buku hanyalah merupakan salah satu saja format penulisan, ada berbagai lagi format penulisan yang kita boleh lihat di dalam dunia ni. Dan pada hari ini saya cuba untuk melihat apakah ruang lingkup yang lain itu. Kita nak tengok apakah ruang lingkup yang lain itu. Jadi topik yang dibawakan ini adalah open access. Kan Doktor? Betul. Jadi apa itu open access? Baik, kalau kita lihat definisi yang diberikan oleh Budapest Open Access ataupun UNESCO lah, mereka mengatakan bahawa open access ini sepatutnya merujuk kepada bahan-bahan yang percuma, tidak terhad, tetapi berada di dalam atas talian online. So it's refer to free unrestricted online access to research outputs. Jadi itulah definisi open access. Tapi saya yakin Doktor mesti ada nak share selain daripada open access. Sebab apa yang saya tahu, open access ni akan berkait dengan open data dan open science. Betul. Jadi apakah open data, open science tu? Sebab ruang yang kita ada sekarang ni semuanya berbayar tau. Semuanya memerlukan duit untuk kita dapatkan bahan. Contohnya nak baca buku, kita perlu beli. Itu yang biasa. Nak dapat data, kita perlu beli juga daripada berbagai agensi. Betul. Kalau kita dengar baru-baru ni pun macam syarikat Elsevier mengenakan berapa juta ringgit setahun misalnya untuk dapatkan pengkalan data mereka. Jadi open data adalah ruang di mana data boleh digunakan secara percuma sepatutnya. Dan boleh dikongsi bersama dengan sesiapa saja contohnya. Dan diguna semula oleh mereka sebagai individu ataupun juga di peringkat kerajaan, Dan sepatutnya penggunaan data ni berbagai, tidak terhad lah. Itu masuk open data. Dan kedua-dua konsep ini dia berkait pula dengan open science. Ya, betul. Open science adalah satu gerakan di mana kita berusaha untuk membolehkan penulisan saintifik. Saintifik tidak semestinya sains, betul. Dia boleh social science, dia boleh berbagai. Tapi dia dalam mesti saintifik, bermaksud berwasit, berwasit, ada peer review dan sebagainya. Termasuk dalam open science ni adalah bahan-bahan seperti penerbitan data, dan juga bahan-bahan seperti software jugalah, dan aplikasi. Dan bahan-bahan ini disebarluaskan melalui berbagai aras oleh berbagai agensi. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga ini sebenarnya
membolehkan rakyat seperti kita yang biasa, contohnya yang kita tak perlu duit banyak kalau kita nak mengkaji sesuatu, nak menulis semula dan nak menyebarkan bahan-bahan tersebut kepada masyarakat. Ya, dengan kegunaan yang berbagai lah. Ya, mungkin ada yang ke arah kebaikan, ada juga ke arah keburukan. Tapi itu bukan batasan yang saya nak cakap lah. Maksudnya kalau kita lihat penggunaan ketiga-tiga tadi merujuk kepada bahan sepatutnya didapatkan dengan mudah, dengan semurah mungkin dan digunakan oleh semua orang di peringkat berbagai. Khususnya di dalam digital, penggunaan digital lah kan. Online, online. Dan saya menariklah open access ni sebab di mana kita mudah boleh dapat sebenarnya. Sepatutnya sepatutnya mudah. Tapi kenapa ada setengah pihak dia tak tahu? Inilah yang baik. Kalau kita lihat kita mula-mula dululah kata kita pergi sekolah kan. Di sekolah apakah perkara pertama yang kita perlu buat bila kita nak masuk sekolah? Kita dah daftar dulu. Dulu kan. Nampak tak? Betul. Jadi dah dapat dah tu. Jadi kita sentiasa begitu. Nak masuk persatuan perlu mendaftar. mendaftar dan kita tak nampak sebenarnya apakah return ataupun pulangan daripada kita benefits. Daripada tu. Sepatutnya benda tu perkara yang kita kata tak ada benefit tu, contohnya kita pergi sekolah lah kita bayar yuran sekolah. Apakah benefit kita pergi sekolah? Sepatutnya ada kan? Betul. Kita dapat ilmu baru, kawan baru dan sebagainya. Itu dalam bentuk yang tak dia tak ada nampak lah, tak nampak. Dipanggil intrinsic value tu. Ataupun dia panggil tacit knowledge tacit knowledge. Tapi sebenarnya itulah yang kita dapat sebagai mewarnakan hati kita, diri kita sebagai orang yang akan menambah ilmunya setiap hari sepatutnya. So actually what we are going to input, we have to pay because we have yuran, kita ada yuran masuk sekolah, dan bahan itu, perkara itu menjadi tacit atau intrinsic value dalam diri kita. Jadi ini sentiasa berlaku di dalam ruang lingkup masyarakat, iaitu biasanya kena bayar baru dapat sesuatu. Ya. Jadi apa yang berlaku di open access sepatutnya dia tidak begitulah sepatutnya. Apa yang open data, open access, bahan banyak yang percuma yang kita boleh macam kita buat masakan lah. Kita ada satu cerita yang saya pernah ingat cerita ini di mana seorang askar di negara sejuk lah, mungkin di US ataupun di negara masa tu Perang Dunia Pertama. Beliau dah balik dengan tidak ada apa-apa dan beliau merasa lapar. Apa yang berlaku? Dia kata dia dah jalan sana sini tak dapat makanan kan. Dan apa yang beliau buat ialah beliau cari air dan juga bekas untuk masak air tersebut. Dia pasang api dan unggun api dan letak periuk di atas unggun api dan sambil menunggu orang lalu lalang. Setiap orang yang lalu lalang itu bertanya pada beliau sebab beliau tak ada makanan, beliau lapar. Tapi dalam itu sejuk, ada air saja dan batu satu, sebiji batu dalam air, dalam periuk tadi. Bila orang lalu dia kata, apa yang you buat ni kan? You rebus air, batu saja dalam tu. Dia kata, oh batu tu ada magic, dia kata. Sebab siapa yang contribute untuk letak sesuatu di dalam air itu akan dapat banyak lagi kemuliaan dan sebagainya. Dia magic stone. So jadi bila setiap kali orang lalu lalang pertanyaan yang sama, hasilnya tahu apa? It's a nice soup, right? Betul. Jadi dalam keadaan yang percuma tadi, beliau telah sebenarnya buat crowdfunding secara tak langsung. Secara sedar. Kita tak sedar pun. Inilah yang sepatutnya kita lakukan sebenarnya. Kita melihat percuma tapi kita tak hargai. Kita lihat information tak ada value. Kita lihat knowledge tak ada value. Kita lihat orang pun tak ada value. Jadi kalau ini sentiasa berlaku, di manakah peningkatan boleh berlaku? Kita mengharapkan buku sajakah? Kita mengharapkan penulisan yang nampak sajakah? Betul. Jadi sepatutnya apa yang ingin saya lihatlah, apa yang open access nak ketengahkan adalah
banyak bahan yang percuma. Gunakanlah sebaik mungkin. Betul. Gunakan sebaik mungkin. Itu ayat yang kita kena pegang, bukan sahaja as a librarianship, tapi juga sebagai citizen. Sebagai rakyat sebagai biasa. rakyat biasa, kita kena gunakan sesuatu bahan itu dengan sebaik mungkin. Dan saya nak tanya juga, macam kita dah terangkan tadi apa itu open access. What is the benefits of open access pula? Mesti banyak, saya tahu, mesti banyak. Okay, salah satu tadi saya mention tentang crowdfunding, ya. Crowdfunding. Bagaimana crowdfunding ini boleh berlaku dan boleh merubah sebenarnya suasana itu menjadi macam, dah jadi macam pesta lah, pesta makanan, ya. Sama juga sebenarnya benefit of open access sebenarnya menjadikan ilmu sebagai satu unsur yang penting untuk menjadikan negara kita berpesta ilmu. Jadi kita meraihkan orang berilmu. Macam tadi you ada mention konsep hosting tadi. Betul. Kan? Bila kita kata kita ada satu periuk nasi, orang datang potluck dengan makanan yang berbagai, lauk yang berbagai. Jadi kita macam dah bermula dengan hosting saja. Bermula dengan hosting saja. Jadi banyak kaedah kita boleh gunakan untuk hosting, ya. Kita boleh hosting orang. Kita boleh juga hosting data. Ya, banyak data, metadata dan sebagainya kita masukkan dalam satu platform dan orang akan datang. Sebab mereka tahu itu percuma. Jadi bermula dengan percuma tadi, kita telah cuba merakyatkan, ya. Apa-apa yang dalam konten tadi itu. Imagine berapa ramai yang you akan dapat pahala lah, ya, sebab kita cakap tentang pahala lah. Pahala lah kita kata apa, sebab dia intrinsik, dia tak nampak. Kita sebenarnya telah menyebar luaskan orang yang berilmu yang seorang ini dan diketahui ramai. Ya, itu yang berlaku di peringkat open access sepatutnya. Itu general lah. Tapi kalau saya nak cakap list, you can have a lot of list lah. Kena membaca lah. Kena membaca dan banyak buka tentang open access tu sendiri. Yes. Kemudian adakah open access ni, dia macam kita tahu sesuatu benda mesti dia ada fokus attack area dia. Orang kata tempat yang dia nak sebarkan. Jadi adakah open access ni dia lebih fokus kepada database saja? Okey. Kalau kita lihat perlakuan, ya, manusia, sebab teknologi dia berubah banyak, kan? Ya, betul. Social media, Instagram dah jadi macam information biasa. super highway. It's really huge, ya. Kesan dan juga the welcoming effect, ya. You welcome people with data. You like people with lots of bahan, ya, materials dan sebagainya dalam bentuk virtual ataupun non lah, ada printed, ya. Betul. Jadi kalau dilihat, ya, kalau soalannya tadi tentang kesan, ya, kesan kepada ruang lingkup knowledge itu, sebab knowledge ni dia macam ada satu ekosistem, tau. Dia tak boleh lah satu ruang lingkup itu, contohnya macam the food cycle tu, ya, rantai makanan. Ada rantai makan, ya. Ada yang memakan, ada juga yang kena makan. Baik. Sama juga dengan konsep open access. Baik, kalau kita bermula dengan sebuah buku yang printed, bahan itu kita saja yang dapat baca. Kita saja yang dapat baca, betul. Cuba bayangkan kalau kita share buku tersebut secara kita digitizekan dia, atau online. Bahan itu dan kamu hostkan percuma. Ya, ini yang kita lihat ini konsep dulu, kan. Ada tak satu konsep di mana dia panggil penulisan yang menggunakan crowd ideas. Dia tarik orang untuk bagi idea. Betul. Buku-buku kita bagi seperti, orang buka Stephen King. Stephen King, ya, betul. Pernah kan dia letak ni dan orang menambah kepada cerita tersebut dan cerita tersebut menjadi lebih menarik daripada dia sendiri yang menulisnya. Betul. Kan? Dan inilah yang sepatutnya berlaku. Bahan lebih menarik, bahan lebih baik, bahan lebih berkualiti. Okey. Baik, kalau kita lihat kesan dia banyak kepada contohnya sekarang kerajaan ingin melihat semua geran-geran penyelidikan ditulis bukan sahaja ditatapi dan dibaca oleh golongan penyelidik itu ataupun di peringkat universiti saja, tetapi juga sepatutnya dia melimpah
ilmu itu kepada masyarakat bawahan, ya, masyarakat yang contohnya yang menjadi responden dan sebagainya. Jadi kalau mereka ini boleh ditembus begitu, alangkah moleknya. Maksudnya geran yang diberi, contohnya saya maklumnya sebuah universiti mendapat katakanlah 200 juta geran setahun untuk buat penyelidikan. Why not, kan? Why not? Bahan yang 200 juta tadi dikongsi untuk seluruh dunia. Dari segi visibility universiti meningkat, dari segi visibility negara meningkat, dari segi kebergunaan bahan yang ditulis tadi meningkat. Betul, bayangkan. Menarik, betul. Dia macam pesta, kan? Macam pesta. Secara tak langsung kita dah menyumbang. Yes. Tanpa kita sedar kita dah menyumbang. Dan That's kita telah bagi benefits yang terlalu banyak kepada masyarakat dunia. Terlalu banyak. Sebenarnya itulah yang saya nampak kesan yang sangat-sangat patut maksudnya orang kena faham lah. Maksudnya kalau open access, open data tu dah ada, dia menjadi open science lah. Dengan of course tentu perlukan copyright, perlukan polisi dan sebagainya. Namun apa yang saya lihat, open access, open data, open science ni adalah ke arah satu masyarakat yang berpesta. Ilmu dan juga penemuan ilmu. Betul. Cyber citizen lah, ya. kita kata. Kita ada soalan daripada Abam Live dekat Facebook. Kita ada viewer ni. Terima kasih Abam Live sebab tanya soalan. Universiti mana yang sesuai belajar open access? Saya ingat dia bukannya dia bukannya open access ini adalah salah satu cabang, ya, kaedah atau format dissemination of knowledge ataupun penyebar luas pengetahuan, maklumat atau data. Sebab kalau Adil lihat, kalau dia adalah data, dia ada banyak jenis data, ya. Contohnya data yang metadata. Dalam bentuk Dublin Core. Ada mungkin ada 15 ke 21 tag, ya, yang kalau kita pernah gunakan tag untuk mengkatalog dan mengklasifikasikan buku, kan? Librarian mesti famous mesti tahu yang itu, kan? Mesti kena tahu. Jadi cuba bayangkan berapa gig, ya, yang kita perlukan untuk satu buah perpustakaan mengkatalog dan mengklasifikasikan bahan-bahan tersebut menggunakan, katalah tak payah banyak jual lah, kata satu buku 5 sahaja tag field dia, ya. Mungkin judul, penulis, penerbit dan tahun, dan mungkin subjek 5. Kalau seluruh alam ini menulis, data itu tersebar luas dalam bentuk metadata tadi, dan metadata tadi kita kumpulkan dalam satu platform. Website lah, contohnya kita ambil lah DOAJ, ya. DOAJ ni Directory of Open Access Journal, ya. Dalam tu ada banyak bidang. Kalau kita lihat open access ni, yang saya maklum dalam kuartal 1, ya. Kuartal 1 ni adalah aras yang terbaik lah. Dia ada 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Kalau di kuartal 1 pun kita ada lebih kurang, tak silap saya, ya, dalam 5,500 lebih judul open access. Cuba bayangkan bahan yang 5,500 tadi tu tak payah beli. Free saja. Dan itu yang kita tumpukan kerana dia adalah kuartal 1, sebab itu berkualiti, bahan yang berkualiti. Dan kita menumpukan kepada penulisan di situ efficiently. Dan semua penemuan itu diketahui oleh seluruh alam. Malaysia dengan penemuan mungkin coronavirus, antidote. Ya, betul. Dan disebar luar dalam masa berapa saat. Dan kita boleh sampaikan maklumat-maklumat yang begitu kepada seluruh alam dengan mungkin almost zero cost. Jadi sebenarnya tidak ada perkataan negara tak boleh maju. Terima kasih. Jadi semua kita sebenarnya menuju kepada negara yang maju, dunia yang maju bersama. Kerana apa? Kalau kita lihat UNESCO dah ada bagi apa? 17 agenda betul. SDG itu kan? Sustainable Development Goal. Kalau kita boleh aplikasikan open access ini dan kepada 17 agenda tadi, seluruh dunia tak perlu perang. Kita bersama-sama maju. Kita akan tahu saksamanya. Betapa saksamanya alam ini. Tak perlu bergaduh. Tak nak bergaduh pun sebenarnya.
Jadi Nampak kurang tak? lah, nampak tak? Kesan dia tu. Saya rasa penonton di rumah, saya pasti diorang dah dapat apa yang doktor nak sampaikan. Jadi doktor, kita akan teruskan soalan seterusnya di Facebook juga. Maizatul Adibah, terima kasih sebab bertanya. Pada pendapat doktor, macam mana nak tingkatkan kesedaran tentang kepentingan open access dalam kalangan pelajar? Saya yakin pelajar universiti jarang sekali nak tahu pasal open access ni. Jadi macam mana kita nak tingkatkan kesedaran diorang ni? Baik. Universiti budak-budak remaja ni selalunya lebih kepada Instagram, Betul. Facebook. Itu tempat diorang dapatkan data, Baik. information. Baik. Soalan ni sebenarnya bagus ya. Saya suka adik-adik semua, anak-anak lah sebenarnya, ataupun cucu kat peringkat cucu. Allah. Ya, Maizatul Adibah. Kalau kita nak tingkatkan sedar ya, sebenarnya open access equals to library. Library. Dah ada jawapan. Dah ada jawapan. Library dia sama. Maksudnya kalau kita dah bayar, ya, kita dah bayar jadi ahli RM10 contohnya, menjadi ahli di berapa ringgit ya jadi ahli PPAS? PPAS free. Free of percuma. charge. Percuma saja. Is open access. Access. Dia adalah salah satu bentuk open access. Kalau dah datang ke perpustakaan itu yalah macam mungkin untuk Maizatul mungkin kena naik bas lah kot. Ya, itu kos lah. Ataupun abang hantar ya. Daripada rumah tu point to point mungkin RM1 lah, ataupun naik Grab RM5 dan sebagainya. Itu adalah dia panggil you are contributing to that ecosystem ya. Tinggal lagi nak ambil je sebenarnya. Nak ambil lagi. Dah ada dah. Nak tingkatkan lagi. Saya rasa mungkin Maizatul dia nak tanya. Kita student ni kita nak mudah halunya. Dia mungkin nak tanya soalan dia macam ni. Macam mana nak dapatkan dengan mudah di internet, saya rasa. Ada website dia ke? Ada website. Memang banyak nak website. kongsi website dia tu. Baik, kalau open access ni pergi saja ke mana-mana laman dan okey, ini kaedah paling simple ya. Guna Google. Search Guna engine. Google. Google. You key in open access plus apa bahan yang you nak tu. dah jumpa. Open access plus? Ya, plus katalah bidang pemakanan. Plus satu lagi bentuk apa you nak? Dokumen DOC. Kalau nak bentuk PDF lah. Macam plus PDF. Open access plus mean PDF ya plus. Words No word, not word. Tapi boleh juga dia boolean logic. Plus boleh juga diganti dengan AND. Ya, betul. AND. Betul. AND Dan AND. Kalau minus boleh digantikan dengan minus lah. Kalau equals lah. Okey. Adik Maizatul ni mungkin bertanya macam nak tingkatkan kesedaran kepentingan open access ini. Banyak sebenarnya universiti yang sedang melaksanakan seminar. Boleh search saja. Cuma saya nak tambah lagi sikit. Kepentingan open access ini sebenarnya dia bukan tentang apakah perkataan open access itu. Ya, betul. Sebenarnya tetapi ada konsep open access tu. Jadi kalau adik Maizatul sedar ya tentang baiknya bahan-bahan yang percuma di perpustakaan ni, datanglah perpustakaan. Datanglah perpustakaan. Dan Sekarang bertanya kan ada kepada pustaka macam Aidil. Boleh tanya dengan abang Aidil ni. InsyaAllah kalau abang datang. Adik ni. Sebab tugas librarian adalah menyediakan maklumat dan sebenarnya saya nampak di sini kita pun boleh menjadi ejen ya, untuk betul, menerangkan tentang open access. Betul. Kita sendiri pun sebagai orang biasa. Ideal. Boleh. Untuk menerangkan boleh. seterusnya dengan apa yang ilmu yang saya dapat daripada doktor ni, insya-Allah kita boleh explain InsyaAllah lagi. saya doakan dia lebih pandai dari saya. InsyaAllah mana nak tahu kan? Boleh berkolaborasi dengan doktor ke? Boleh. Okey, Kita doktor. dah akhir-akhir zaman ni kan kita nak pass dekat you sebenarnya. Dia Pas better. generasi Ya, orang-orang muda seperti Aidil ni. Okey. Soalan terakhir lah. Baik. Okay? Sebab tu kita setelah soalan tu kita akan pergi kepada conclusion lah. Mungkin ke akan ada isu plagiarism atau copy paste? Sebab saya nak tahu bila ada open access ni, maklumat datang Banyak. Orang mesti nak share. So dalam pada masa tu ada tak isu plagiarism and copy and paste ni? Sebenarnya tanpa open access lagi banyak plagiarism. Betul doktor, saya setuju. Kan? Terbalik sebenarnya. Kalau kita open access, orang akan lebih malu. Kerana apa? Orang berilmu dia akan malu. Instantly you akan tahu you copy paste ke, you self plagiat ke, contohnya kan. Ada banyak ya di Malaysia dan juga di luar negara. Dia meniru diri dia sendiri. Contohnya dia telah mengeluarkan produk pula penerbitan artikel
yang berjudul contohnya masyarakat majmuk di Malaysia contohnya, itu tajuk dia. Tapi dia tukar tajuk ya menjadi masyarakat di Malaysia saja. Author sama. Author sama. Konten sama. Konten semua sama. Imagine kalau kita boleh gunakan open access ni untuk melihat. Tentu dia akan rasa malu sebenarnya. Dekat search engine tu, bukanlah kita search, yang seakan-akan pun dia akan keluar. Banyak sangat. Sebenarnya saya pun rasa berhentilah ya. Saya nak nasihatkan pada mereka-mereka ni lah, terutama para pensyarah, tolonglah jangan buat plagiat ni. Dia memalukan diri sendiri sebenarnya. Betul. Doktor mesti ada sampaikan sesuatu tu. Tak adalah, cuma saya rasa sebagai seorang pustakawan, kami sangatlah seronok kalau anda menulis idea sendiri. Jangan tiru idea orang satu. Yang kedua, jangan tiru kerja orang. Betul. Dan jangan tiru kerja diri sendiri untuk dapat increase number of articles kan. Contohnya misalnya di universiti, anda diperlukan menulis kurang-kurangnya 2 artikel setahun. Dan bayangkan kalau you menulis artikel yang pertama dan you meniru balik artikel yang nombor 2 tu dengan nombor 1 tadi tu. Alangkah ruginya kan? Rugilah. Rugi Macam sangat. tak ada apa pun lah balik circle tu juga. Dia tak expose something new. Yes. Kan? Jadi konsep yang sangat menarik. Macam saya sendiri, kalau pada pandangan saya, kalau boleh janganlah buat plagiat. Baca, keluar, banyakkan membaca. Banyakkan membaca dan kita akan dapat dari sudut pandang kita. Sebab nak dapatkan ilmu yang tepat adalah bila kita membaca dan kita keluarkan sudut pandang tersendiri. Betul. Jangan guna sudut pandang orang. Betul, sangat-sangat betul. Okey doktor, boleh konkludekanlah. Baik, saya ingin konkludekan dengan ada statement ya. Kalau boleh kita terus lihat kepada SDG dan juga peranan Malaysia ya untuk menggunakan open data, open access ni kepada open science platform ya. Sebab kita baru lancarkan open science platform ini dan kita sedang berusaha lah untuk menjadikan open science platform tu satu platform yang menarik dan lebih yang sesuai ya untuk mendepani masa depan yang penuh dengan teknologi ni. Kita ni berperang ya. Berperang bagaimana kita nak menyampaikan macam-macam ilmu ni dalam masa yang cepat dan tepat. Dan saya rasa open access, open data, open science memberikan kita ruang itu. Dan kemungkinan besar saya harap perkara ini saya ingin konkludekan lagi sekali bahawa konsep open data, open science dan ini telah berlaku di dalam ruang lingkup perpustakaan. Ya, betul. Jadi dah pun ada. Jadi datanglah ke perpustakaan dan gunakan ruang yang percuma ini untuk kita meningkatkan ilmu lagi. Dan jangan lupa datang ke pesta buku. Yes. Datang ke pesta buku di Shah Alam Convention Center di hari ini sampailah 8 Mac. Itulah kita katakan betul. Open access. Dah ada kemudahan, cuma datang ambil je. Betul. Garap. Jangan jadi masyarakat yang kita tunggu ilmu datang kat kita. Ilmu takkan datang bergolek kalau kita tak cari. Betul. Saya rasa itu satu conclusion yang baik. Ilmu tidak datang bergolek. Apa pun tidak datang bergolek. Betul. Ya. Okey. Kena usaha sikitlah. Terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi setakat itu saja kita punya live bersama Dr. Khasiah tentang open access. Okey, kita akan bertemu ke next live. Tak lama lagi, sekejap saja lagi kita akan pergi ke next live. Jangan lupa datang ke pesta buku. Bye. Dan suka untuk saya maklumkan, perkongsian kita ni adalah perkongsian pendapat peribadi dan individu saja. Okey, tidak ada kena-mengena dengan mana-mana institusi ataupun pihak. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.